Selamat pagi dan salam sejahtera. Sekali saya Roni dan Richard ingin membentangkan tugasan yang bertajuk yang bertema perubahan tugas guru dan bertajuk tugas keberanian menjejaskan kepemimpinan guru dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Saya sekali lagi Roni dan Richard. Dan seterusnya adalah pengenalan apakah itu guru. Menurut Kamus Dewan dan edisi kedua, guru didefinisikan sebagai orang yang bekerja orang yang kerjanya mengajar, pengajar dan mendidik, merupakan profession yang tertua di dunia. Latar belakang. Sebelum itu, guru ini maksud orang yang mengajar, di mana dia memberikan maklumat dan informasi kepada murid-murid di dalam kelas tentang pengetahuan yang baru, dan mengajarkan semua murid itu tentang sesuatu kemahiran. Itu satu. Seterusnya adalah latar belakang isu. Meningkatnya peranan dan tugas guru telah meningkatkan lagi beban tugas guru. Inilah isu yang semakin hari yang hangat diperkatakan di kalangan guru, terutama sekali, di mana dunia semakin maju, zaman bunda berubah, jadi beban peranan guru itu bukan sahaja setakat di dalam kelas, tetapi turut di luar kelas, seperti pengurusan dan pentadbiran serta merekod data pelajar. Seterusnya adalah punca. Antara punca yang menjadi beban sekali kepada guru adalah menguruskan hal pentadbiran atas arahan atau tugasan khas. Ini bermaksud seperti yang saya katakan tadi, sekarang ini guru bukan sahaja mengajar, sekali lagi, tetapi mereka juga merekod data-data pelajar seperti kehadiran pelajar, latar belakang pelajar, kesehatan pelajar. Itu juga mereka juga melaksanakan tugas atas arahan, seperti arahan oleh pengetua sekiranya di sekolah menengah, tapi sekiranya di sekolah rendah arahan oleh guru yang diberikan oleh guru besar. Mereka terpaksa melakukan tugas yang diamanatkan. Dan seterusnya adalah tugasan khas. Tugasan khas ini bermaksud tugasan yang diberikan oleh Jabatan Pendidikan Daerah. Contohnya untuk melakukan kursus ataupun khusus kenaikan pangkat dan sebagainya. Kerana ini menjadikan guru tertekan, sebab tugas ini tidak dapat dikecualikan. Contohnya arahan daripada atasan ataupun arahan daripada pengetua. Sekiranya guru tersebut tidak memberi komitmen, dia akan dikatakan seorang guru yang tidak memberi kerjasama yang baik. Seterusnya adalah merekod data aset sekolah. Merekod aset sekolah ini adalah seperti merekod peralatan sekolah seperti meja, kerusi, projektor dan sebagainya. Ini sepatutnya tugas ini diambil alih oleh pembantu tabik, tetapi disebabkan kekurangan kaki tangan di sekolah, jadi guru terpaksa mengambil alih tugas-tugas ini. Kekurangan kaki tangan di sekolah ini juga menyebabkan guru bekerja lebih masa, dan guru terpaksa bekerja di melebihi masa yang sepatutnya daripada bekerja waktu 9 jam, lebih daripada itu, semata untuk rekod pentadbiran. Seterusnya adalah perubahan dasar seperti pelaksanaan PBBS. Perubahan dasar yang setiap 5 tahun kadang-kadangnya ada baik dan ada buruknya. Setiap perubahan dasar ini pasti akan membawa kesan kepada guru, terutama
sekali dari segi beradaptasi ke ataupun menyesuaikan diri dengan dasar yang baru. Ini secara tidak langsung mengambil masa dan juga secara tidak langsung telah mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran, kerana guru lebih fokus kepada dasar yang baru daripada tanggungjawab mengajar murid di sekolah. Okey. Seterusnya aplikasi, seperti yang saya katakan tadi. Okey, aplikasi daripada beban tugas guru seperti perkara ini telah terdapat, yaitu terhadap individu guru itu sendiri, seperti tekanan dari segi mental dan seterusnya adalah dari segi fizikal. Tekanan mental ini adalah tekanan perasaan, di mana apabila beban yang terlalu banyak, so cara pemikiran mereka terlalu fokus dengan pekerjaan, sehingga kan apa yang kadang-kadang mereka boleh melakukan perkara yang di luar kawal, seperti secara tidak sengaja apabila tekanan terlampau, mereka bila belajar seperti melawan, mereka akan melakukan seperti memukul, menampak ataupun sebagainya, kerana mereka secara tidak sedar akibat daripada tekanan perasaan ataupun pemikiran. Seterusnya adalah dari segi secara fizikal, iaitu fizikal ni kita lebih katakan pada kesihatan fizikal, iaitu tubuh badan. Jadi sekiranya seorang guru yang mempunyai masalah seperti tidak cukup tidur, dan cara pemakanan yang tidak seimbang, seperti yang tidak cukup tidur ni bermaksud dia lebih kepada fokus kepada penyimpanan data. Contohnya sistem BBS, kita ambil satu contoh. Apabila satu sistem tu untuk merekod data ataupun key in data terganggu ataupun ramai yang masuk ke talian, jadi sistem itu akan menjadi perlahan, dan kadang ini menyukarkan guru dan untuk merekod data, menyimpan data serta mengambil masa yang lama untuk menunggu keadaan yang stabil. Jadi sekiranya ini membawakan mereka kepada situasi di mana mereka terpaksa menunggu hingga ke larut malam, ke jauh malam, dan membawa mereka kepada tidak cukup tidur, dan di mana mereka terpaksa esoknya bangun awal pagi pukul 5 ke 4, setengah ke 6 untuk pergi ke sekolah. Okey, kerana ini menyebabkan itu juga dari segi fizikal. Fizikal ni adalah cara pemakanan. Apabila terlampau khusyuk dengan kerja, so mereka mengabaikan makan yang waktu makan yang sepatutnya. Contohnya makan tengah hari. Daripada sepatutnya makan tengah hari, dan mereka makan pukul 3, pukul 4 petang. Kerana ini terus tidak langsung membawa kepada masalah kesihatan seperti penyakit gastrik. Apabila gastrik, parah lagi kepada asam usus, dan seterusnya kepada yang boleh membawa kanser usus. So ini dua perkara ini kena guru harus berjaga-jaga. So kena, sebab ini sangat berbahaya. Seterusnya adalah tekanan terhadap keluarga, selain daripada terhadap individu itu sendiri. So ia juga berimplikasi kepada keluarga, seperti hubungan ibu bapa dengan anak. Apabila terlampau mengutamakan kerja, maka anak-anak akan terabai di rumah, mana mereka akan ibu bapa ni tidak cukup masa untuk bersama dengan anak. So anak-anak akan merasa kurangnya peranan ibu bapa, kurangnya kasih sayang daripada ibu bapa. So mereka juga akan, anak-anak ini akan merasa bosan tinggal di rumah seorang diri, dan kemungkinan juga perkara yang sampingan seperti pelajar dari remaja lari dari rumah, hubungan bebas juga akan turut berlaku kerana kurangnya pemantauan dari ibu bapa. Contohnya itu. Seterusnya adalah yang kedua, hubungan di antara suami isteri. So apabila terlampau fokus dengan kerja, so masing-masing dengan kerja masing-masing, maka salah seorang daripada mereka akan merasa terasing. So pegawai mereka yang dulunya akrab, baik, yang kini mula jarang, renggang dan jarang berbual tentang masalah masing-masing. Jadi
secara tidak langsung mereka akan membawa kepada masalah sampingan seperti masalah sumbang muharam dan sebagainya. Itu ada kemungkinan sebab kurangnya hubungan di antara mereka, suami istri. So seterusnya kita akan pergi kepada cara mengatasi. Cara mengatasi untuk masalah beban tugas guru yang pertama sekali ialah hubungan yang erat antara ibu bapa dengan pihak sekolah, di mana ibu bapa ni mempunyai talian yang rapat dengan pihak sekolah. Contohnya mereka membantu pihak sekolah dalam menangani isu pelajar, contohnya tanyakan guru apa masalah anak mereka, dan bukannya menghakimi guru. Guru apa harus saling memahami di antara guru dan juga pelajar, bukannya melihat dari satu aspek saja. Karena sekiranya mereka tumpu kepada pelajar saja anak mereka, tetapi tidak mendengar apa itu pandangan dari guru, so perkara itu akan menjadi berat sebelah. So mereka hanya tahu apa yang anak mereka cakap, tetapi tidak tahu apa yang berlaku sebenarnya di sekolah. So seterusnya dan seterusnya secara tidak langsung, sekiranya mereka memahami guru dan pelajar, so guru mudah dan tekanan untuk menguruskan anak-anak mereka di sekolah juga dapat dikurangkan. So seterusnya ialah pembahagian tugas secara terperinci oleh sistem organisasi sekolah. Contohnya, seorang guru besar ataupun pengetua tidak seharusnya memberi tugas kepada seorang guru ataupun dua tiga orang guru yang beliau percayai saja, tapi patutnya membagikan tugas secara rata, sama rata kepada rakan-rakan yang bertugas, rakan-rakan sejawatan yang lain. Contohnya memberi peluang mereka untuk melakukan tugas dengan tertumpu pada seorang guru, terutama sekali kepada guru yang baru, karena mereka percaya guru yang baru ni masih segar lagi. So setiap kerja mereka mempunyai komitmen yang tinggi, tapi sehinggakan keadaan ini membawa kepada guru yang lama, guru yang dah lama berkhidmat merasa tersinggung dan seperti mereka diabaikan. So keadaan ini tidak suatu yang berlaku, kerana ini secara tidak langsung boleh menjejaskan peranan dan menjejaskan menjejaskan peranan dan mengakibatkan tekanan kepada seorang guru. Okay, seterusnya adalah aktiviti yang dianjurkan hendaklah diuruskan sendiri oleh pihak luar. Ini maksud setiap aktiviti yang ingin dianjurkan oleh contohnya kempen daripada pihak luar. Contoh kempen yang tidak ada, kempen merokok. So kempen-kempen ini sekiranya pihak luar ingin menganjurkan kempen tersebut di sekolah, so jadi kita kena pihak luar tersebut kena berurusan dengan sekolah dan membuat kertas kerja serta laporan oleh mereka sendiri, dan bukannya memberikan sepenuhnya tugasan kepada guru, sehingga guru terpaksa menyiapkan kempen tersebut daripada mengabaikan tanggungjawab mereka untuk mengajar pelajar di dalam kelas. Okay, seterusnya ialah tingkatkan lagi kota guru. Ini maksud di sekolah tersebut sekiranya guru kekurangan ataupun kekurangan rintangan, so jadi guru tugas mereka semakin bertambah. Jadi di mana jam untuk bekerja juga terus meningkat. Jadi guru ni penambah, jadi mereka hanya bergantung kepada guru sandaran tidak terlatih, iaitu JSTT. So bergantungan kepada guru sandaran tidak terlatih ini menyebabkan kualiti ataupun produktiviti pengajaran, hasil daripada pengajaran dan pelajaran juga turut terganggu, karena guru yang tidak terlatih ini mempunyai kemahiran ataupun pengetahuan yang kurang tentang falsafah pengajaran kebangsaan. Jadi
ini perlu bagi meningkatkan lagi bagi mengurangkan beban guru, so kuota guru ini perlu ditingkatkan lagi, yaitu di mana pelajar terlampau ramai, so jumlah guru sedikit untuk menampung pelajar tersebut. Oke, seterusnya adalah cadangan ini yaitu menambahkan lagi jumlah kaki tangan di sekolah. Ini maksudnya bukan setakat guru, tetapi kaki tangan pekeranian, bantu tabe, yaitu kaki tangan sokongan seperti apa yang kita tadi, bantu tabe, penyedia asrama, dan sebagainya. Karena contohnya bantu tabe ini guru terpaksa, akibat kekurangan guru terpaksa ngambil alih tugas seperti merekod aset-aset sekolah, aset pembelajaran, data-data seperti surat menyurat. So menambahkan lagi kaki tangan sekolah ini amat penting. Seterusnya adalah guru harus mempunyai kemahiran pengurusan yang baik. Contohnya pengurusan masa, di mana guru harus sampai di sekolah terlebih awal daripada masa yang sepatutnya, karena pengurusan masa ini sangat penting. Bukan setakat guru, di mana-mana saja pun kita titik beratkan masa. Contohnya di Jepun, mereka sangat menghargai masa. Setiap menit, setiap saat itu sangat penting bagi mereka. So seperti yang saya katakan tadi, apabila seorang guru itu sampai awal, dia dapat menyediakan objektif pembelajaran, bahan pengajaran dan pembelajaran dengan lebih awal. So dan persediaan persekitaran pengajaran pun dapat disediakan dengan lebih awal. Ini menjadikan guru tersebut tidak kelang kabut dengan pengajaran dan pembelajaran yang akan beliau ajarkan. Seperti contohnya terusnya adalah mengamalkan gaya hidup yang sehat. Ini penting sebagai seorang guru, karena mereka menjadi role model kepada pelajar, di mana seorang guru yang sehat ini dia semestinya seorang yang ceria. Selain daripada sebab sekiranya tidak sehat, macam mana dia akan ceria. Jadi guru itu harus mengamalkan gaya hidup yang sehat, seperti melakukan senaman, jaga pemakanan, karena ini boleh mengganggu sistem pengajaran dan pembelajaran sekiranya guru menghadapi masalah kesehatan. So sekiranya guru asyik punting akibat tidak hadir akibat masalah kesehatan, jadi kelas tersebut akan terganggu. Seperti maka berlakulah keciciran pelajar di dalam kelas tersebut akibat daripada silibus pembelajaran dan pembelajaran yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Seterusnya adalah bijak menangani masalah dan tekanan. Ini sangat penting sekali, karena dewasa ini ramai di kalangan guru yang menghadapi masalah tekanan mental. Jadi tekanan ini harus ditangani dengan baik, di mana setiap guru harus mengambil masa untuk bercuti, seperti cuti perayaan, cuti ujung pertengahan, cuti sekolah. So peluang ini harus digunakan oleh guru dengan baik untuk melakukan aktiviti riadah, seperti menenangkan pikiran, berrekreasi, jalan sama keluarga, melancong dan sebagainya. Ini sedikit sebanyak dapat menghilangkan tekanan, malah ia dapat memberikan inspirasi baru kepada guru untuk memulakan pekerjaan mereka. Jadi seterusnya adalah peranan sekolah dalam menangani masalah dan tekanan dihadapi oleh guru. Okey, ini peranan sekolah ini juga sangat penting. Sebagai pihak pengurusan, sekolah harus menyediakan
apa itu kursus atau kursus kepada guru untuk bagi dan langkah mengatasi ataupun menangani stres di kalangan guru. So pihak sekolah harus tahu contoh-contoh guru-guru yang menghadapi masalah tekanan ini, dan jangan pula jadikan benda ini sebagai satu masalah pada guru tersebut, tapi biarnya menjadi sesuatu yang positif kepada guru tersebut, kerana ini sangat penting bagi seorang guru untuk menangani masalah tekanan. Oke, seterusnya, kesimpulan untuk pembentangan saya pada pagi ini adalah kesediaan dan kesanggupan seorang guru itu sendiri mengubah paradigma, stabil pemikiran dan bertindak secara profesional dan tidak mudah putus asa. Ini penting bagi seorang guru, harus mempunyai paradigma untuk sentiasa mempunyai kestabilan pemikiran supaya tidak mudah terasa sedikit tekan apabila dibagi sedikit tugas terasa tekan, tetapi mempunyai paradigma yang dalam diri yang baik untuk menganggap itu sebagai satu tugas yang baik untuk membantu rakan-rakan lain dan juga dalam bertindak secara profesional, jangan terlampau berfikir secara negatif, tapi berfikir secara positif, dan penting sekali tidak mudah berputus asa. Okey, saya tertekan. Seterusnya kesimpulan. Ada persoalan? Sebagai cara ini cadangan saya lah. Bagaimanakah pihak Kementerian Pelajaran setelah melihat tugas guru melebihi daripada apa yang sepatutnya, selain daripada mengajar murid, tetapi diberi tugasan dari segi pengurusan dan pentadbiran. Jelasnya bagaimanakah cara Kementerian Pelajaran Malaysia untuk menangani masalah semua guru yang terbeban dari segi tugas yang diberikan? Sebenarnya kementerian telah melaksanakan beberapa tugas seperti menambah kekitangan yang sedia ada, dan saya daripada itu kekitangan ini bukan sekadar guru, tapi juga melantikkan guru yang lebih ramai lagi, dan juga melaksanakan sistem PBBS ni sebenarnya satu isu yang tengah diperkatakan, tapi sekarang ni kerajaan masih di tahap pemantauan lagi. So dia bukan dilaksanakan secara terus, tapi berperingkat. So masih dalam proses penyimakan lagi. Adakah soalan itu menjawab persoalan? Terima kasih. Saya rasa itu saja untuk pembentangan saya untuk pagi ini. So sekian, terima kasih.